Untuk fungsi dalam sistem niagawan, kita akan mulakan dengan fungsi sale/invoice. Dekat sini akan ada cash sale. Bermaksud, jika anda ingin masukkan sale secara lamsam, boleh gunakan fungsi ini. Ataupun gunakan invoice. Dekat sini boleh masukkan detail customer, barang apa yang dibeli oleh customer berserta dengan payment. Okey, kemudian customer adalah pelanggan, boleh masukkan detail nama customer, company jika ada, phone number by WhatsApp. Kemudian DO, delivery order dekat sini, ianya akan auto generate by system setelah anda rekodkan sale invoice. Kemudian quotation adalah sebut harga. Kemudian invoice payment ianya relate dengan sale invoice sebab ianya adalah payment untuk invoice ini. Kemudian credit note, dalam sistem akan ada dua. Satu, kalau customer pulangkan barang. Yang kedua adalah anda bayar refund kepada customer. Boleh refer kepada kita punya YouTube channel under credit note. Kemudian sales report, anda boleh lihat jualan by harian, mingguan, bulanan, by produk, mengikut kepada bulan dan juga by kategori. Selesai untuk menu sale/invoice. Seterusnya adalah menu expense/purchase adalah untuk anda rekodkan perbelanjaan dan juga belian dengan supplier. Contoh, new expenses merujuk kepada rekod perbelanjaan operasi. Purchase invoice adalah belian dengan supplier. Anda ada beli stok ataupun belian bahan mentah dengan pihak supplier, jadi rekodkan di bahagian sini, purchase invoice. Kemudian purchase payment adalah bayaran untuk invoice. Keduanya ini relate dan sistem akan generatekan PB number ataupun voucher pembayaran. Seterusnya adalah purchase order, adalah kalau anda ingin order barang baru dengan pihak supplier, jadi boleh rekodkan dekat fungsi purchase order. Supplier adalah detail pengeluar anda, boleh masukkan nama company, nama person in charge, number phone. Kemudian debit note jika ada pulangan barang kepada pihak supplier dan pihak supplier ada bayar refund kepada company anda, boleh gunakan debit note. Untuk menu product/inventory bermaksud untuk produk akan keluar listing untuk produk yang anda jual berserta dengan perkhidmatan sekiranya anda jual servis kepada customer, akan keluar listing kat sini. Akan terdapat price, cost untuk produk, promo sekiranya anda ada jual harga semasa promo boleh masukkan di ruangan ni. So sistem akan detect harga promo. So once dah habis harga promo, anda perlu delete, ianya akan remain kepada harga normal. Okay, so seterusnya adalah inventory, merujuk kepada kuantiti untuk produk, stock quantity. Kategori bermaksud anda ingin asingkan anda punya produk ataupun servis mengikut kepada kumpulan tertentu ataupun buat kategori. Package, ianya lebih kepada membuat jualan secara combo. Price tag, kalau anda ada agent, dropship, reseller ataupun lain-lain yang namanya lebih kurang. Okay, so ianya boleh createkan di bahagian ini, new price tag. Untuk account/report, cash flow ataupun buku tunai merujuk kepada transaksi yang ada debit, duit masuk dan juga kredit, duit keluar. Dekat sini, anda akan lihat akan ada bal current iaitu total duit masuk tolak dengan total duit keluar akan dapat amount ini. Kemudian, bal BE adalah amount pada bulan lepas. Bal BF adalah baki terkini. Jadi formulanya adalah bal current tambah dengan bal previous, bal bulan lepas akan dapat baki ini, baki yang terkini. Boleh semak by sumber. Kemudian ledger book merujuk kepada transaksi yang ada debit dan juga kredit mengikut kepada jenis kategori. Quick entry pula adalah catatan segera ataupun shortcut. Bank cash opening journal merujuk kepada nak masukkan baki awal sumber iaitu baki tunai, baki bank ataupun baki ada sumber, dan baki ni hanya dimasukkan satu kali sahaja dalam sistem. Opening journal pula adalah masukkan baki terdahulu untuk aset liability. Bank cash transfer journal pula jika berlaku pindahan sumber, contoh pengeluaran duit daripada bank
ataupun duit tunai dimasukkan ke dalam bank ataupun sumber yang lain. Depreciation journal merujuk kepada nak masukkan susut nilai untuk aset tetap. Cash flow pula adalah merujuk kepada aliran tunai ataupun aliran sumber. Rekod ini diambil daripada cash book. Seterusnya adalah profit and loss, merujuk kepada report untuk untung rugi bisnes. Akan ada income iaitu setelah anda rekodkan jualan, dan tolak dengan cost of sale adalah kos produk yang telah terjual atau pembelian bahan. Sistem akan kira gross profit ataupun untung kasar. Setelah itu tolak dengan perbelanjaan, akan dapat profit and loss. Kalau merah menunjukkan negatif iaitu rugi bersih. Kalau positif bertanda color hijau, ianya merujuk pada untung bersih. Kemudian balance sheet menunjukkan kedudukan bisnes anda. Akan ada rekod untuk aset, liability berserta dengan equity. Kemudian trial balance merujuk kepada imbangan duga. Ini adalah summary untuk ledger. General ledger ianya lebih detail untuk setiap transaksi mengikut kepada ledger. Cash book statement, rekod ini sama seperti cash book mengikut kepada sumber dan boleh print out ataupun in Excel ataupun CSV file. Bank reconciliation ataupun penyata penyesuaian bank, ianya untuk membuat semakan sumber bank dalam rekod dalam sistem dengan bank statement. Boleh refer kepada YouTube channel. Kemudian cost of sale menunjukkan rekod untuk kos produk yang telah terjual. Seterusnya adalah e-filing LHDN. Setelah anda telah rekodkan semua ke dalam sistem niagaan, sistem akan auto calculate anda punya e-filing. Jadi anda boleh isikan, ini adalah sebagai rujukan sahaja, boleh refer kepada anda punya tax agent. Itu saja untuk account/report.